Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Dunia Zakir. Hari ini kita nak sembang dan mengulas tentang keris bugis sepukal. Baik, di hadapan kita ini ada beberapa bilah keris bugis sepukal. Baik, saya masuk sejarah dulu. Sejarah bugis sepukal adalah ditempa oleh orang-orang Bugis dari tanah Bugis Sulawesi hingga ke tanah Melayu Semenanjung. Jadi orang-orang Bugis ini pandai dan mahir untuk menempa keris. Jadi kita orang di tanah Melayu Semenanjung, kita panggil orang-orang Bugis, keturunan-keturunan orang Bugis yang pandai buat keris datang kat tanah Melayu ni. Kemudian kita minta mereka menempa keris untuk orang-orang Melayu kita, pendekar-pendekar kita. Jadi bersempena design mereka, kita namakan keris itu keris bugis. Sepukal itu bermaksud dia tidak berlok. Okay? Dia melengkung ataupun dia satu mata sahaja, ataupun mata dia agak lurus. Jadi dia tidak berlok, kita nama dia sepukal, dan dia tidak berakut. Jadi itulah sedikit sejarah kenapa diberi nama bugis sepukal. Jadi orang Melayu ni pandai bersilat, orang Bugis Melayu pandai membuat senjata. Baik, kita masuk kesenian reka bentuk keris bugis sepukal. Kita bermula dengan sebelah kiri ini. Ni keris bugis sepukal selit 10 inci. Yang ini keris bugis sepukal selit 12 inci, panjang sikit. Yang ini saiz tarung 15 inci. Okey, mari kita lihat. Okey, kita masuk ke kesenian bilah. Okey, reka bentuk keris bugis sepukal. Nombor 1, kita namakan bugis sempena orang Bugis punya kesenian. Mereka yang mulakan design ini. Kemudian sepukal itu bermaksud dia tidak berlekuk-lekuk, dia tidak berlok. Dia hanya satu lok ataupun lurus, agak lurus, tapi tak adalah lurus sangat, dia sengit sikit. Maknanya dia tak berlok. Kemudian reka bentuk dia, okey, dia tidak ada akut. Tidak ada akut, atau ada setengah orang panggil akut bisu. Akut tu yang belalai gajah, bentuk belalai gajah. Tapi ni tak ada belalai gajah dia, bentuk dia rata sahaja, muka dia rata. Okay. Kemudian dekat sini nama dia lembah. Area ni nama dia pangkal. Yang ini namanya ganjar. Okay. Yang bawah, besi bawah ni ganjar. Okay. Yang area sini nama dia aring, untuk menahan serangan. Okay, pun tak ada akut, tak ada kerawang pada aring, tak ada kerawang pada akut. Kalau kita letak macam ni depan, sini nampak cicak, ekor cicak, tengah ni badan cicak, ni kepala cicak. Boleh nampak bentuk macam kepala cicak dekat sini. Ada lekuk leher cicak tu. Okay. Kemudian bilah dia rata saja, tidak ada apa-apa lekuk, tidak ada lurah, tidak ada alur pada, tidak ada tulang tuma ataupun tulang tengah pada bilah, rata saja. Okey. Kemudian ini badan bilah mata. Yang tajam kanan dan kiri ini nama dia mata. Okey, kita tengok dia rata di tengah, kemudian dia baru bertebing di kanan dan kiri sebagai mata dia. Okay. Hujung ni nama dia tuntung. Okay. Ini keris bugis sepukal, bilah berpamor, ada bilah beras tumpah, ada bilah gigi U di tepi, ada bilah ada pamor-pamor yang agak bercampur sikit lah. Okay. Sama juga di sebelah bawah dia. Inilah bentuk bugis sepukal. Okay, kita tengok dengan pandangan bilah mata ke bawah. Begini. Okey.
untuk bugis sepukal, kita boleh cara pegang tu biasa kita akan letak jari di tengah atau jari di lembah. Okey, bawahnya macam tu, sepit sikit mata dengan kita punya jari telunjuk, jari ibu jari letak kat bilah atau dekat lembah. Untuk bugis sepukal, kita boleh letak jari kita dekat akut bisu tu. Kita boleh letak jari telunjuk tu dekat akut bisu supaya genggaman kita lebih kemas. Kebiasaannya bugis sepukal inilah yang kita nak bawa perang, ataupun jenis-jenis keris yang lurus untuk kita bawa perang, supaya senang tikam dan supaya senang untuk kita tarik semula keris kita. Tikam dan tarik dengan mudah. Okay. Sebab itu keris sepukal dibawa perang. Saya letak balik. Okey, ini barang antik, bilah sepukal antik. Tak nampak. Okey. Tengok daripada ganja dia. Ganja dia cantik, lurus, tepat. Aring dia cantik, panjang. Okey, sini akut, tak ada akut ataupun ada yang panggil akut bisu. Kat sini ada lurah. Okey. Ini pangkal. Pangkal ada pamor seperti gunungan. Ni barang dah lama. Okey, kemudian ada pamor seperti beras tumpah pun ada, besi baja sekata. Sini tuntung dia. Ni tuntung. Kamera tak boleh nak zoom. Okey, nampak bilah pamor. Pamor itu adalah corak yang jadi daripada cantuman-cantuman besi baja, besi nikon dan besi-besi ion dan jenis-jenis besi yang lain. Jadi di campuran beberapa jenis besi itu terjadilah corak-corak pada besi keris kita. Itu namanya pamor. Ini pamor. Kiri kanan besi baja pun agak cantik dan sekata. Okey. Ni barang antik. Cantik. Pakaian hulu pekaka gading. Gading gajah. Pendokok perak campur stil. Pakaian semenanjung. Pakaian semenanjung, perahu tebing perahu jaulo. Itu perahu potong, pakaian tanduk anak ayam patah tiga. Yang ni pun sama, pakaian anak ayam patah tiga, perahu sampai perahu tebing jalo. Okey, yang ini pun bugis sepukal, cuma dia saiz tarung atau 15 inci. Saiz tarung ni untuk kita bawa pergi perang. Saiz 10 inci, 12 inci pakaian majlis atau pelengkap busana. Jadi kita tengok sama juga kesenian dia. Bentuk ganjar, rata. Okay, tak ada kerawang, tak ada akut ataupun kita panggil akut bisu. Ini pangkal dia berpamor sampai ke tuntung. Yang atas ni nama dia tuntung. Kanan kiri nama dia mata. Tengah ni nama dia badan. Rata sahaja. Dan kebanyakan keris bugis sepukal atau bugis berlok, banyak yang berpamor. Daripada dulu sampai sekarang. Ni berpamor. Apa pamor dia ni? Tak ingat lah. Kita beras tumpah juga. Pamor beras tumpah. Seperti beras yang ditumpahkan. Okay. Ini saiz tarung. Boleh pegang macam ni. Macam sendal kita punya jari telunjuk dekat bawah. Ibu jari tekan dekat tengah pangkal bilah ataupun letak di lembah. Untuk keris bugis sepukal macam ni, dia tak ada akut. Jadi kita boleh pegang dia
letak kita punya jari ni dekat tempat yang tak ada akut ni, yang rata, letak ibu jari sini. Okey. Jadi kita peluk dia, kita peluk dia. Kita peluk dengan bilah sekali. Okey. Bugis sepukal boleh dipegang macam ni. Memang ada orang main keris macam tu. Saya pun belajar dengan kaedah macam ni, saya belajar pegang macam ni, dengan pegang macam ni pun saya belajar. Okey, pegang macam ni. Okey, letak balik. Jadi inilah beberapa keris bugis sepukal yang saya boleh tunjuk, yang saya ada. Jadi inilah kesenian keris bugis sepukal. Nombor 1, dia tak ada akut gajah. Dia mesti tak ada akut gajah dan dia tidak berlok. Kalau dia ada akut gajah tapi dia tak berlok, kita panggil dia lok 1. Sebab dia mesti melengkung sikit, dia tak ada terlalu tegak. Okey. Yang originalnya, yang asli punya, dia melengkung sikit seperti lok 1. Tapi dia tak ada akut, jadi kita panggil dia bugis sepukal. Kalau dia ada akut gajah, nama dia keris bugis berlok, lok 1. Itu kita punya senang. Jadi nak kenal keris bugis sepukal, dia mesti tak ada akut. Kat sini akut ni, dia tak ada bentuk kepala gajah tu, tak ada. Kemudian dia tidak berlok, dia tidak berlekuk-lekuk. Baik, itu sahaja tentang mengulas sedikit kesenian dan sejarah asal nama bugis sepukal, keris bugis sepukal. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video keris saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.